Datuk Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Don Yang Berhormat Beaufort. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya, soalan nombor 7. Terima kasih. Terima kasih. Sila Menteri. Tuan Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat Beaufort. Sekiranya Yang Berhormat menyatakan bahawa tahap pencapaian ataupun perkhidmatan jalur lebar di Sabah masih bermasalah dan lemah, ada kebenarannya kerana berdasarkan kepada pemantauan kemajuan kerja-kerja yang sedang dilaksanakan di bawah program Jendela Fasa 1 misalnya, daripada 614 menara yang diluluskan di bawah Fasa 1, baru 142 yang berjaya disiapkan. Walau bagaimanapun, soalan Yang Berhormat yang merujuk kepada tahap kemajuan pencapaian jalur lebar satelit daripada 138 projek di bawah Fasa 1, kesemuanya telah disiapkan termasuk 2 di kawasan Yang Berhormat sendiri. Secara keseluruhannya, kemajuan peratusan liputan 4G di negeri Sabah telah pun meningkat kepada 87.55% pada suku kedua tahun ini, 2022, berbanding dengan 73.41% sebelum pelaksanaan jendela. Untuk makluman Yang Berhormat juga, kita telah mengenal pasti sebanyak 290 lokaliti lagi di bawah jendela Fasa 2 yang memerlukan perkhidmatan menggunakan jalur lebar satelit bagi negeri Sabah. Yang Berhormat Kulim. Soalan saya, soalan tambahan. Minta maaf. Lupa. Laju. Apa, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan. Walaupun tadi dah ada disebutkan dalam jawapan itu bahawa peratusan sudah meningkat kepada 87.55%. Namun apa yang kita lihat, realitinya di Sabah, saya tak cakap jauh dalam kawasan saya sendiri pun, dalam pejabat Pusat Khidmat Ahli Parlimen itu pun kita masih bermasalah. Dia pusing macam ni. Jadi sampai kita patut cari jalan keluar, tengok di mana lagi nak mendapatkan. Berapa kali pusing tu? Campaian. Berapa kali pusing tak dapat ya. So, permasalahan ini sebenarnya adalah sesuatu yang saya rasa perlu kementerian untuk mengetahuinya dengan lebih jelas daripada kami. Dan saya ingin bertanya, apakah pendekatan kementerian untuk mengenal pasti kawasan-kawasan luar bandar yang masih tidak mempunyai rangkaian internet, ada no connection ataupun lemah, terutamanya di kawasan kampung yang jauh dari kawasan bandar. Tapi saya katakan tadi, pejabat saya itu pun cuba about 5 km saja daripada bandar Beaufort. Sebagai contohnya kawasan kampung seperti di kawasan Parlimen saya di Kampung Kebulu, Kampung Batu 60, SK Batu Linting di Kuala Penyut dan kawasan lain seperti Long Pasir di Sepitang yang tidak mempunyai rangkaian internet. Kadang-kadang tiada line, kadang-kadang dalam itu pun masih lemah dan mengecewakan. Jadi saya ingin tahulah daripada kementerian apakah pendekatan yang diambil untuk mengenal pasti kawasan-kawasan ini dan dapat menenganinya dengan sebaik mungkin supaya capaian internet yang terhad ini dapat menambah baik komunikasi dari segi pembelajaran dan juga urusan dagangan dalam talian oleh rakyat yang berada di kawasan luar bandar terutamanya di negeri Sabah ini. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Sebenarnya masih ramai di kalangan pengguna yang belum begitu memahami tentang bagaimanakah perkhidmatan telekomunikasi itu diadakan dan bagaimanakah pula mereka dapat menerima perkhidmatan yang sebaik mungkin. Kerana perkhidmatan membekalkan telekomunikasi ataupun internet itu ada beberapa kaedahnya. Ya. Sebab itu daripada sudut perancangan kerajaan di bawah program Jendela Fasa 1 dan Fasa 2, kita menyukat. Sebab ni saya ikuti ni dalam 3-4 hari lepas ada juga perbahasan di sini oleh beberapa ahli yang berhormat sewaktu Timbalan Menteri menjawab
yang menunjukkan kurang kefahaman tentang bagaimana proses pelaksanaan perkhidmatan jalur lebar ini. Yang pertama sekali dari sudut kerajaan, sukatan yang kita buat ialah ketersambungan untuk mencapai tahap 100% ketersambungan yang disukat berdasarkan kepada kawasan berpenduduk. Dalam rancangan kita, menjelang tahun 2025, baru kita boleh capai 100% connectivity bagi semua kawasan berpenduduk. Sekarang ini kita mencapai tahap lebih kurang 96.7%. Ada 3% berbaki kawasan-kawasan yang sukar dihubungi yang kita terpaksa menggunakan berbagai-bagai teknologi alternatif termasuklah satelit. Kemudian behavior ataupun sifat bagaimana perkhidmatan dapat diberikan juga berbeza. Banyak orang awam dia menyukat dengan menggunakan mobile phone. Mobile satu kaedah, tapi bila dia berada dalam bangunan sepatutnya ada kaedah-kaedah lain dan peranti-peranti yang perlu dipasang dalam bangunan yang kebanyakannya orang kita tak menggunakan kaedah-kaedah untuk dalam bangunan. Dia menyukat berdasarkan pada perkhidmatan mobile. Jadi experience mobile phone yang digunakan untuk bergerak dengan dalam bangunan itu satu situasi yang berbeza. Namun begitu secara keseluruhannya matlamat kita ialah dalam menjelang 2025 100% connectivity, 9 juta premis untuk dibekalkan perkhidmatan dengan menggunakan gentian optik supaya kualitinya lebih tinggi. 9 juta, sekarang kita mencapai 7.5 juta dan juga mencapai speed 100 megabyte per second dengan sebahagiannya roll out 4G dan 5G. Jadi perkara ini agak kompleks. Kadang-kadang satu kawasan dah okey, tiba-tiba ramai pula yang menggunakan. Ada satu soalan berbangkit di sini di Rumah Panjang misalnya, waktu kita mula-mula pasang, nampak okey. Bila dah okey, ramai pula pakai. Bila ramai pakai, dia punya kapasiti turun lagi. Jadi dia very dynamic tentang bekalan internet dan ini adalah berlaku bukan pada negara kita di semua tempat. Jadi yang pentingnya sekarang ini kita ada satu rancangan yang jelas. Kita insya-Allah kita akan mula masuk ke jendela fasa 2 dan di fasa 2 sehingga tahun 2025 pelaksanaan melalui POP, pelaksanaan melalui menambah tower dan juga pelaksanaan melalui lebih banyak premis menggunakan gentian optik sedang giat dijalankan oleh kerajaan. Silakan Yang Berhormat Kulim. Ya. Terima kasih Speaker. Yang Berhormat Menteri, soalan yang sama tahun lepas ditanya oleh Beaufort. Sama juga. Dalam jawapan tempoh hari, Yang Berhormat Menteri bagi jawapan berasaskan 3 perkara. Yang pertama, Kementerian Berhormat telah kenal pasti 839 kawasan pedalaman seluruh negara yang akan dipastikan siap genting optik dan juga mobile pada awal tahun 2022. Bahagian pertama. Bahagian kedua, di Sabah ada 1,295 stesen pemancar yang Berhormat jawab tahun lepas akan dinaik taraf. Dan ada 382 di Sabah rencana untuk mewujudkan stesen pemancar baru. Harapan saya terhadap 3 jawapan tahun lepas, jawapan yang sama ditanya oleh Beaufort pagi ini, kalau boleh Yang Berhormat fokus kepada 3 pattern jawapan itu. 839 seluruh negara itu berapa yang dah siap? Kerana jawapan Yang Berhormat tahun lepas adalah awal tahun ini semua siap, 839. Itu yang pertama. Yang kedua, 129,295 stesen pemancar Sabah nak naik taraf. Sekarang ini, lepas tahun berapa dah naik taraf? Yang ketiga, 382 stesen pemancar baru. Barangkali terkandung jawapan Berhormat tadi. Fasa 1 ada yang dah siap, ya, termasuk di kawasan Beaufort. Yang Berhormat, tajuk ini menarik perhatian kita kerana perkhidmatan internet ini sebahagian daripada a decent living dalam kehidupan hari ini. Mohon jawapan Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Sebenarnya setiap 10 tahun kita membentangkan kepada Jemaah Menteri dan membuat pemakluman awam tentang progres pelaksanaan program di bawah jendela 1, jendela 2. Memang benar seperti yang Muhammad sebutkan tadi, 839 itu dirujuk kawasan pedalaman seluruh negara yang kita menggunakan teknologi satelit. Sebahagian besarnya telah disiapkan, ya, Yang Muhammad. Dan untuk jendela 2 sebenarnya ada 1,497 kampung lagi.
mana masih banyak lagi. Yang kita buat Umbah Jendela 1, 839, sebahagian besarnya telah disiapkan, termasuk yang saya sebut tadi 138 daripada jumlah itu adalah di Sabah sahaja. Dan untuk seterusnya masih ada lagi 1,497 lagi yang kita akan sambung lagi dengan menggunakan teknologi satelit, menjadikan kesemuanya lebih pada 2,000 lokaliti seluruh negara yang terpaksa menggunakan teknologi satelit sebab keadaan kedudukan jauh di pendalaman. Jadi laporan progres kerja ini kita keluarkan tiap-tiap suku tahun secara resmi. Begitu juga angka-angka yang lain yang Berhormat sebutkan tadi, itu mungkin sedikit menimbulkan kekeliruan, iaitu jumlah menara untuk seluruh Sabah saja itu 614 telah di-award kepada satu syarikat milik kerajaan negeri, tetapi baru siap hanya 142. Dan saya telah menemui Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri Sabah minta perkara itu diperbaiki sebab pelaksanaannya memerlukan kepada kerjasama kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Secara relatif, pelaksanaan di Sabah adalah perlahan dan kita mahu ianya perlu disegerakan. Sepatutnya yang 614 ini akhir tahun ini semua siap. Tapi kita ada 3 bulan lagi berbaki, baru hanya 142 yang siap dan itu perlu dilakukan. Jadi data-data yang terperinci ini boleh kita berikan pada Yang Berhormat. Terima kasih. Sebelah ini tak ada. Silakan. Yang Berhormat. Tuaran. Ledang. Yang Berhormat. Tuaran. Ini daripada Ledang. Sabah ni. Dia lambat keluar sini. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Saya nak tanya sedikit, mungkin terkeluar sedikit daripada tajuk, tetapi masih lagi berkenaan dengan internet jalur lebar dan ada kaitan juga dengan Sabah. Sebab ada satu soalan yang saya tanya pada hari Isnin yang lepas yang berkait dengan 5G. Dan ada jawapan yang saya telah terima. Saya ucap terima kasih pada Kementerian. Berkenaan dengan 5G ni, kita tahu statusnya sepatutnya pada hujung tahun ini ialah 40% bagi kawasan-kawasan berpendudukan tinggi. Dan ada dalam jawapan ini menyebutkan ialah sekarang pada tahap 33.2% yang melibatkan kawasan Lebah Kelang, bandar-bandar utama di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Jadi apabila disebutkan 33.2% ini, apakah bermakna bahawa setiap daripada kawasan-kawasan utama tadi, bandar-bandar utama, kita katakan tadi di Sabah misalnya di Kota Kinabalu, bolehkah kita perolehi 5G tersebut? Sebab saya nak sebut pada pihak menteri juga, ada rakan saya di Petaling Jaya, di Kuala Lumpur yang masih mengadu, sudah pun ada 5G menggunakan YES, tetapi mereka tidak dapat 5G itu. Mereka tidak dapat laksanakan ataupun dapat merasai nikmat daripada menggunakan 5G. Terima kasih. Terima kasih Berhormat. Sebenarnya waktu saya berada di luar negara menghadiri sidang International Telecommunication Union, saya mengikuti perbahasan di Parlimen 2-3 hari yang lepas dan ada timbul beberapa soalan yang saya rasa terima kasih kerana tidak diberi jawapan yang cukup komprehensif dan timbul kekeliruan. Saya nak menjelaskan, bila kita katakan 5G telah ada capaian sekarang 30% dan sebagainya dan akan capai 40% pada akhir tahun, itu merujuk kepada penyediaan prasarana yang dilakukan oleh DNB. Sama ada dia sudah dapat diterima oleh pengguna atau tidak, itu dia satu tahap yang satu lagi, iaitu apabila syarikat-syarikat yang memberikan perkhidmatan telah menandatangani access agreement dan sebagainya, barulah mereka membuat roll out kepada pengguna. Jadi saya faham apabila setengah orang kata, kita kata dah ada 5G di Kuala Lumpur dan sebagainya, tapi kenapa kita belum terima? Sebenarnya belum sampai ke tahap itu. Peratusan yang diberikan itu ialah apa yang telah disyaratkan kepada DNB untuk menyediakan prasarana di beberapa lokasi, sekarang ini 2,000 lebih lokasi yang telah pun disiapkan. Tetapi servis kepada orang ramai itu perlu dilaksanakan oleh syarikat-syarikat telco yang mempunyai lesen yang 6 itu tadi. Saya nak menjelaskan kepada Dewan Mulia ini, pada masa ini ada sedikit kelambatan kerana beberapa telco sewaktu ditawarkan untuk menyertai ataupun mengambil saham dalam DNB, akhirnya daripada 6 hanya 4 yang memberikan persetujuan.
Dua, memilih untuk tidak menjadi pemegang saham dalam DNB walaupun mereka juga ditawarkan. Oleh kerana ada perubahan tersebut, 4 yang telah menerima ini terpaksa membawa balik semula mendapatkan permohonan kelulusan daripada lembaga masing-masing apabila saham ditawarkan tambahan kepada mereka daripada baki yang tidak diambil oleh dua telco. Ya. Jadi proses itu mengambil masa, berlaku sikit kelambatan dan hanya setelah mereka semua keempat-empat itu menandatangani access agreement, barulah bekalan kepada pengguna untuk dapatkan perkhidmatan 5G barulah diperolehi. Jadi di situlah timbul sedikit Tuan Yang Dipertua silap faham apabila berita menyatakan dah 32% prasarana disiapkan, kenapa kita belum terima lagi 5G? Sebenarnya belum, kerana retail part tu yang perlu dilakukan oleh telco belum lagi bermula walaupun prasarana telah siap sebanyak lebih kurang 33% pada masa ini di lokasi-lokasi tertentu yang dilaksanakan oleh DNB. Dan kita harap ini dapat kita selesaikan dalam masa yang terdekat.